Jadi sebelum kita memasuki pusingan kedua, ada beberapa komen penonton yang kita akan bacakan dan mungkin boleh disentuh sedikit oleh para panelis sebentar lagi. Seperti daripada Adib Faris, apa peranan Kementerian Pendidikan dalam memperhalusi isu yang mana sering kali dikafirkan oleh golongan Wahabi dan daripada Pok Wahab. Mohon Ustaz Dr. Abdullah Jalil mohon pandangan sekiranya fahaman-fahaman radikal atau takfiri ini menular dalam kalangan penjawat awam yang menjaga keselamatan negara dan saranan kepada bahagian-bahagian tertentu untuk saringan sebelum mengambil mereka bekerja dalam bidang keselamatan. Apa pandangan berhubung dengan peristiwa Mamali daripada Andy Utara katanya Wahabi lebih bahaya daripada Syiah. Yang ni daripada Syiful, Tok Seluruh Ulama Kelantan dituduh bersuluk seperti okey, dan baik. Jadi untuk soalan pusingan kedua ini kita nak ajukan kepada Dr. Wan Adli Wan Ramli, di mana setelah mendengar perkongsian sedikit daripada para panel tadi, apa orang kata kesan budaya takfir ni kepada masyarakat? Kalaulah permasalahan ini tak boleh nak diselesaikan sebab tengok gaya cara undang-undang pun tak boleh pergi. Cara macam mana lagi dan kesan dia bagaimana? Silakan. Terima kasih moderator. Sebahagiannya dah disebut oleh Dr. Abdullah Jalil tadi, dan kesan apa yang melata kepada masyarakat seperti yang Dr. Abdullah sebut tadi ni, sampai tak solat, dan sekarang masih ada lagi pergi haji, pergi umrah sampai kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu tak nak solat di masjid, ataupun pergilah solat tapi lewat lah, sebab tak nak solat belakang imam yang kononnya imam tu Wahabi. Tu masih berlaku, ada kita dengar cerita kawan-kawan kita. Jadi apa tu benda yang masih berlaku lagi lah. Dan yang pernah berlaku dalam masyarakat, sampai bercerai-berai, tak solat belakang imam yang imam tu datang dari kumpulan yang kita tak setuju dengan dia, tak makan sembelihan, tak pergi kenduri jiran atau kawan-kawan yang malah kita dah anggap kita dah tuduh kufur dan sebagainya itu. Jadi saya nak mulakan dengan mungkin para pendengar yang majoriti di sini ni bukan dari kalangan Wahabi ke Syiah ke apakah. Mungkin daripada kalangan kita lah, pengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, pengikut Asy'ariyah ni. Dan dalam kalangan kita ni ada satu aliran yang ekstrim lah. Dan saya pun kenal secara individu beberapa orangnya. Aliran yang secara umumnya kita labelkan sebagai golongan Ahbash. Dari satu segi sumbangan dan pemikiran Syekh Abdullah Haruri itu adalah sumbangan yang tinggi, yang besar, yang kita kena hargai lah. Tetapi sikap anak muridnya nak labelkan itu, nak sandarkan sikap itu kepada Syekh Abdullah Haruri ataupun kepada anak muridnya itu satu perdebatan lain lah. Tapi dalam kalangan sekurang-kurangnya sebahagian pengikut aliran atau kelompok ini, kita nampak sikap yang agak keterlaluan dalam melabelkan kafir kepada Wahabi. Kita kena lawan Wahabi ni. Saya pun lawan Wahabi tapi sikap melabel kufur itu, melabel kafir itu kena elakkan. Dan kalau ada ustaz-ustaz yang macam tu, ada bila sebut dia suka beginilah, bila dia mengajar tu dia tak boleh lari lah. Dia akan suka nak sentuh Tuhan duduk atas langit ni, isu Tuhan duduk atas langit ni, yang memang betul lah, Wahabi memang percaya macam tu. Dan sabit pun kita nak buat tuduhan tu, bukan tuduh membuta tuli, ada buktinya banyak pun. Ya, tak apalah, tapi bila kita dah sabitkan tuduhan tu, maka last kali kita letak label ni kafir. Ada seorang kawan saya, ustaz, dia jumpa dengan seorang tua lah, orang awam saja, yang dalam sembang-sembang tu dia duk tanya, ustaz, bukankah Tuhan ni duduk atas langit? Yalah, dia terpengaruh, dia mengaji yang tu. Mengaji biasalah, mengaji bukannya sampai mengaji di akademi mengaji Islam pun. Jadi
salah faham berlaku. Jadi dia kata kat pakcik tu, pakcik ni salah ni kena mengucap balik. Sampai macam tu. Jadi itu ekstrim lah. Jadi kita tak nak sikap yang keterlaluan yang macam tu. Jadi di kalangan kita dan dalam konteks kita melawan golongan sekular, golongan liberal, mungkin adalah kes-kes yang terkini yang kita lihat tidak cenderung kepada Islam, tidak cenderung kepada ahli sunnah wal jamaah, maka kita melabel hakim mahkamah dan sebagainya sebagai sekular, malah sebagai kufur. Jadi sikap-sikap yang sebegini saya minta kita cuba elak lah. Kita jangan bercakap macam tu dengan kawan-kawan, jangan disebar luaskan ungkapan itu kafir, ini kafir. Kita lawan. Tapi jangan dilabel kafir itu, jangan dikeluarkan mereka daripada Islam. Seperti yang juga telah disebut oleh Dr. Abdullah tadi ni, ini soal mahkamah. Kalau betul orang itu sedemikian buat aduan ke Jabatan Agama, biar siasatan dilakukan, biar mahkamah syariah, biar Jabatan Agama bawa kes tu ke mahkamah dan biar mahkamah yang tetapkan. Kalau mahkamah dah sabitkan orang itu bukan lagi Islam, itulah keputusan mahkamah. Kita ikut keputusan mahkamah. Ini keputusan mahkamah syariah, dan memang ada pun lah. Ada kes-kes yang sebenarnya orang yang dia masuk Islam lah sebenarnya. Itu satu hal lain yang kita nak kena faham cabaran perundangan yang ada di Malaysia ni, iaitu yang biasa kes-kes yang lalu ini yang kita hukum dia bukan Islam tu, kita anggap dia memang daripada awal dia bukan Islam. Mungkin dia masuk Islam tu dengan katakan nak kahwin ke, nakkan bantuan itu kan bantuan ini, tapi sebenarnya dia Islam tu atas kertas je. Mengucap pun tak faham apa mengucap, tak pernah belajar, tak pernah sembahyang, tak pernah puasa apa pun. Jadi memang dia bukan Islam. Jadi mahkamah pun menetapkan dia memang bukan Islam. Tapi bagi orang yang betul-betul bukan betul-betul lah, maksudnya dia memang Islam, tapi adalah yang benda yang dia tak faham tu. Secara umumnya pendekatan kita di mahkamah dan juga dalam fatwa adalah untuk tidak menetap, melabelkan atau menghukum individu atau kumpulan tertentu itu sebagai kafir, sebagai terkeluar dari Islam, daripada Islam. Ini pengalaman yang kita belajar daripada kes Qadiani, Ahmadiyah Qadiani lah. Bila fatwa menetapkan bahawa mereka bukan lagi Islam, maksudnya mereka itu kafir. Betul lah, memang mereka itu kafir lah kalau dibincang dari sudut ilmu akidahnya. Tapi kalau dibincang dari perspektif perundangan, dia ada kesan lanjutan, iaitu kita tidak boleh lagi mempunyai sebarang tanggungjawab. Kita bukan nak kuasa yang membuta tuli. Ia adalah amanah dan tanggungjawab yang patut ditanggung oleh pihak berkuasa lah, oleh kerajaan, oleh pihak berkuasa untuk memperbetulkan, untuk terus menasihat, mendidik orang yang dah menyeleweng itu, walaupun betul penyelewengannya itu memang sabit lah dari segi ilmu akidah, dari sudut agamanya memang jelas kafir, sebab contohnya mendakwa lepas Nabi itu ada Nabi lain, ada dalam kes Qadiani itu, dan memang mereka sungguh-sungguh berpegang dengan pendirian macam tu. Tapi dari segi strategi perundangan, kita tak boleh nak buat hukuman macam tu. Jadi itu satu hal yang kita nak kena fikirkan dan jaga juga. Tapi balik kepada hal tadi, saya amat bersetuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Abdullah, iaitu bila sampai masalah takfir ni, melabel kufur, menetapkan kufur ni, itu keputusan mahkamah, bukan keputusan kita sebagai individu. Walaupun kita ni ulama hebat lah mungkin. Kalau setakat ustaz baru ada PhD dari Universiti Malaya, nak hukum orang kafir tu tak padan sangat pun. Walaupun bekas pelajar Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. Jadi itu sikap yang kita kena jauhkan. Yang memanglah yang banyak berlaku tu adalah dalam kalangan golongan ekstremis tadi ni, yang juga saya ada pengalaman peribadi. Saya tak nak sebutlah nama, kesian dekat anak isteri dia.
yang masih anak dia pun dah besar dah, 10 tahun dah, makin besar dah. Saya kenal dengan anak-anak dia, ada kawan senior, kawan pensyarah di Jabatan Akidah ni yang terlibat dengan terorisme, dan juga seorang lagi kawan itu ada yang jadi kes dalam 10 tahun dululah. Kemudian ada kes pelajar Jabatan Akidah ni juga, pelajar master yang dibawa kesnya ke mahkamah, pelajar perempuan lah. Juga saya tak nak sebut lah, saya harap dia dah berubah dan sebagainya, dah menjalani hukuman. Dah orang Terengganu juga setelah jadi telah dihukum di mahkamah sabit. Dan apa yang saya nak sebut ni bukan tuduhan dan sebagainya, ini fakta kes yang kita boleh rujuk dalam keputusan penghakiman mahkamah itu. Di sana laporan yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Saya harap jangan dicarilah individu keluarga berkenaan, jangan dibuka luka lama, tapi kita nak ambil pengajaran daripada sejarah. Ayah dia sendiri membuat laporan polis menyatakan bahawa dia yang kononnya nak pergi berjihad dan sebagainya itu jangan dilarang. Ayah dia kata kalau dia ancam mak ayah dia, kalau mak ayah dia nak larang dia, dia akan mengapa-ngapakan, membuat tindakan yang ekstrim lah kepada mak dan ayahnya sendiri. Dan ini perkara yang memang berlaku dalam kehidupan kita, dalam kalangan masyarakat kita sekarang ini. Dan ini soal pemikiran, soal akidah pemikiran. Sebab individu tu, ada 2 individu yang saya kenal ini. Ada seorang kawan saya, pensyarah di Jabatan Akidah, dan anak murid saya yang saya mengajar. Merupakan orang yang baik, sikap yang amat baik, selalu tolong orang, ada banyak bersedekah dan sebagainya. Semayang, kalau semayang tu memang menangis lah. Ada kawan saya yang pensyarah jabatan tu, kalau semayang belakang dia, kalau dia jadi imam, dia berdoa dan sebagainya, memang dia menangis. Ada tapi kefahamannya itu salah. Dan begitu juga anak murid saya tu, perempuan, sikapnya amat baik. Dengan mak ayah cakap lemah lembut, dengan saya, dengan siapa saja cakap lemah lembut, tapi pemikirannya keras. Jadi itu perkara yang kita nak kena berhati-hati, jaga-jaga, sebab perkara ini boleh berlaku kepada orang yang mungkin kita tak sangka pun, kita tak jangka pun. Jadi sikap sebegini secara umumnya, seperti yang juga disebut oleh Dr. Abdullah Jalil, yang saya nak highlight balik, dia banyaknya bermula daripada sentimen politik. Dia banyaknya bermula daripada sentimen politik. Jadi kalau keadaan politik macam sekarang ni dah kacau bilau sangat ni, jaga-jagalah tengok kawan-kawan yang sikapnya terlalu ekstrim tu. Jadi ambil perhatian dan jangan kita terpengaruh dengan mereka. Kalau boleh nasihatlah. Itu saja. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Wa'adli.